Saya Aisyah binti Nur Amin, nomor kode matriks I191035596. Baik, pada hari ini saya ingin membentangkan tentang kaedah pecahan al-adat muhakamah. Kaedah pecahan al-adat muhakamah ini ada 3. Yang pertama, la yankaru taghayyaru al-ahkam yataghayyaru al-azman, yang bermaksud tidak dinafikan berlakunya perubahan hukum disebabkan perubahan zaman. Kaedah ini membawa maksud perubahan zaman memberi implikasi yang cukup besar kepada pembinaan suatu hukum syarak. Hukum perlu dibina berasaskan keperluan zaman semasa, iaitu dengan merujuk kepada adat dan uruf ketika itu. Maka hukum ijtihad yang dibina itu mestilah relevan dengan adat dan uruf mereka. Di sini kita dapat melihat bahawa salah satu keistimewaan Islam itu adalah terletak pada ajarannya, yang mana ia memberi ruang yang cukup luas untuk menerima dan mengadaptasi budaya setempat. Namun tidak semua budaya itu sesuai dengan Islam. Dengan kata lain, tidak patuh syariah. Ulama juga bersepakat mengeluarkan bahawa terdapat perubahan hukum ekoran perubahan zaman, dan terdapat juga perubahan hukum di perubahan adat. Ini adalah kerana Islam sendiri melihat kepada kepentingan, keperluan semasa dan kemaslahatan umat manusia itu sendiri. Ini bagi menjamin kehidupan mereka dalam keadaan yang penuh keselesaan dan tidak memberi tekanan atau membebankan mereka. Rasulullah SAW sendiri yang meraikan dan mengiktiraf adat baik yang dihayati dalam kalangan orang Arab di zaman jahiliyah terdahulu, sehinggalah adat tersebut diteruskan dan diterima pakai dalam agama Islam. Yang kedua adalah isti'malun nas hujjatu yujibu a'malu biha, yang bermaksud sesuatu yang biasa diamalkan oleh orang ramai merupakan hujah yang wajib beramal dengannya. Kaedah ini membawa maksud sesuatu amalan, kebiasaan bagi sesebuah masyarakat yang telah disepakati dan tidak bertentangan dengan nas syarak adalah merupakan hujah yang wajib diikuti. Seperti contoh, kebiasaan kita di Malaysia apabila kita berjual beli, kita menggunakan cara al-mu'atah, iaitu hulur-menghulur, yang mana kita berjual beli tanpa menggunakan akad berjual beli. Seperti contoh, saya beli ataupun saya jual. Kita tidak melakukan rukun berjual beli tersebut di Malaysia, ianya jarang berlaku. Ianya jarang berlaku perkara tersebut. Sebab terbiasa dengan sistem hulur-menghulur, maka oleh itu ianya dibolehkan disebabkan ianya sudah menjadi amalan kebiasaan kita. Yang terakhir adalah at-ta'ayyanu bil uruf tat-ta'ayyanu bin nas. Maksudnya ketentuan berdasarkan uruf seperti berdasarkan nas. Kaedah ini menjelaskan bahawa adat dan uruf itu diberi kuasa seperti kuasa nas, namun hanya ketika ketiadaan nas atau nas berbentuk umum. Justru uruf dan adat ini kebiasaannya akan mengambil tempat kedudukan nas. Kaedah ini banyak digunakan dalam bidang muamalat setempat bagi masyarakat terdahulu dan semasa, di mana ianya merupakan antara perkara yang banyak mendapat perhatian dari para ulama untuk dibincangkan. Seperti contoh, di Malaysia kan kalau buat sewa rumah, yang dikenakan bayaran adalah sewa rumahnya saja, tapi bil elektrik dan bil air penyewa tersebut hendaklah membayarnya mengikut kadar penggunaannya. Jadi peraturan dan perjanjian tersebut mempunyai kuasa yang sama dengan hukum yang ditetapkan melalui nas. Baik, itu sahaja dari saya. Saya akan teruskan kepada sahabat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Hafizatu Adha binti Maizin. Nombor matrik I173024886. Okey, pada hari ini saya akan menjelaskan berkaitan
huraian kaedah bagi al-adah muhakkamah. Okey, dalam huraian kaedah al-adah muhakkamah ni ada 3 perbahasan ataupun ada 3 perkara yang akan saya jelaskan. Yang pertama, definisi kaedah. Yang kedua, rukun-rukun kaedah dan syarat-syarat kaedah. Yang ketiga, perbezaan adat dan uruf. Okey, kita tengok dulu pada yang pertama, definisi kaedah. Okey, seperti mana yang kita tahu yang kaedah al-adah muhakkamah ni merupakan kaedah kelima bagi kaedah-kaedah utama dalam fiqh. Dan apakah yang dimaksudkan dengan al-adah muhakkamah ni adalah adat yang dijadikan sebagai hukum. Okey, kita tengok dulu pada definisi kaedah. Dalam slide, al-adat fi al-lughah hiya ma'khuzah min al-'aud wa huwa takhrir. والمعنى محكمة أن نجعلها حاكما في فصل النزاع والمعنى لعادة محكمة هي المرجع للفصل التنازع. العادة محكمة اصطلاحا هي أن ثابت بها حكما شرعيا. Okey, adat muhakkamah al-adat pada segi bahasa diambil daripada perkataan al-aud ataupun ya'ud yang bermaksud pengulangan, dan maksud bagi mahkamah ialah rujukan atau penyelesaian kepada suatu pertikaian, dan bagi maksud umum bagi adat muhakkamah adalah sesuatu adat yang menjadi rujukan untuk menyelesaikan perselisihan atau pertikaian apabila tidak menemui dalil-dalil syarak untuk menyelesaikan pertikaian tersebut. Oleh itu, adat mahkamah menjadi satu kaedah rujukan bagi menyelesaikan pertikaian dengan syarat apabila tiada dalil untuk menyelesaikannya. Seterusnya kita tengok pula kepada rukun-rukun bagi kaedah al-adat muhakkamah. Untuk rukun-rukun kaedah al-adat muhakkamah ni dia ada 2. Yang pertama, rukunul awal al-adat wal uruf al-araf, dan di bawah rukun ini ada 3 perkara, iaitu pertama, al-mu'tad. Al-mu'tad huwa syakhsun fi al-ibadah al-fardiyah atau jamhur fi al-adat al-jama'iyah atau al-uruf. Al-mu'tad ni adalah seseorang atau masyarakat yang menjadikan adat kebiasaan dalam kehidupan seharian mereka. Seterusnya, al-mu'tad alaihi. Al-mu'tad alaihi ni adalah mahillu al-i'tiyad, iaitu tempat berlakunya adat kebiasaan tersebut. Okey, yang ketiga, al-i'tiyad, iaitu takhrul al-amalu bima i'tiyad fi al-ahkam. Penggunaan perbuatan yang dilakukan sebagai tabiat dan menjadi kebiasaan bagi masyarakat tersebut. Okey, rukun kedua, rukun asani huwa tahkimuha wa amaluha fi al-ahkam. Pelaksanaan kaedah ini untuk menentukan hukum. Okey, seterusnya kita tengok pula kepada syarat-syarat kaedah. Untuk syarat-syarat kaedah pun ada 2 syarat juga. Syurutul awal huwa allazi yata'allaqu bitaqwim wa wujud al-uruf atau al-adat. Syurut as-sani huwa syurut tathbit al-qaedah. Okey, kita tengok dulu kepada syarat yang pertama. Syarat pertama adalah syarat pembentukan dan kebiasaan bagi al-adat. Okey, adat tersebut mestilah diakui oleh kebanyakan masyarakat di suatu tempat dan juga diketahui oleh sebahagian masyarakat. Walaupun ada segelintir masyarakat yang tidak mengikutinya, tetapi masyarakat itu mengakuinya. Dan mestilah terjadi secara umum, tidak terjadi secara khusus terhadap beberapa golongan sahaja, kecuali ianya berlaku terhadap masyarakat Muslim. Okey, untuk syarat kedua, syarat menjadikan kaedah sebagai dasar hukum. Okey, bagi syarat ini haruslah memenuhi syarat dan rukun yang dah saya sebutkan tadi, dan haruslah ada satu kejadian yang dimaksudkan untuk berlakunya kaedah tersebut dengan sesuatu yang sesuai dengan dalil dan juga hadis daripada Rasulullah SAW, sehingga kaedah tersebut tidak digunakan dengan secara tidak sengaja, dan tujuannya juga tidak dan mestilah tujuannya tidak berlawanan dengan nas Al-Quran dan hadis.
Perbezaan adat dan uruf. Okey, kita tengok pula kepada perbezaan adat dan uruf. Al-adat, anna al-adat hiya syai'un al-ma'luf sawa'an kana inda faradan aw jama'ah. Al-uruf huwa syai'un al-ma'luf al-qas bi jama'ah wa alayhi fa innaha al-adat a'imma min al-uruf. Faqul uruf adat wa laysa kullu adat arfan. Wa yura ulama akhirun أنه بالرغم من التشابه بين الاثنين من الزاوية المعنى الفهم لكن كلمة العروف تعطي هذا تركيز في الواقع أوسع من العادات. Okey, menurut pandangan ulama, perkataan adat dan uruf mempunyai maksud yang sama. Adat merupakan perkara yang lebih umum. Adat ni hanya berlaku pada setengah individu sahaja, sedangkan uruf berlaku pada semua orang. Setengah ulama berpendapat bahawa uruf adalah adat, tapi ia sebaliknya kerana bukan semua adat dikira sebagai uruf. Kerana uruf ni dia lebih umum berbanding dengan adat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Masyita binti Sabur, nombor metrik I19103-603. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang masadirul kaidah, yaitu sumber-sumber kaidah. Sumber-sumber kaidah adat al-muhakkamah ada dua. Yang pertama bersumberkan Al-Quran dan yang kedua adalah bersumberkan As-Sunnah. Dalil daripada Al-Quran Al-Karim. Qauluhu ta'ala a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Shadaqallahul azim. Maksudnya, dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Surah Al-A'raf ayat 199. Dalil minal hadis. Ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahu hasan. Maksudnya, apa yang dipandang baik oleh orang Islam, maka ia adalah baik di sisi pandangan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ahmad Musnad Al-Muqtirin min as-sahabah. Hadis Abdullah ibnu Mas'ud. Okey, saya seterusnya akan menjelaskan berkaitan masalah fiqh yang menggunakan kaedah adat muhakkamah. Okey, bagi kaedah ini kita boleh tengok dalam buku Al-Wajiz, muka surat 101 hingga muka surat 103. Okey, untuk kaedah ni ada banyak, ada 5 kaedah, tapi saya hanya keluarkan 3 kaedah sahaja. Okey, yang pertama, isti'malu an-nas hujjah yajibu al-amalu biha. Okey, kaedah ini merupakan perkara yang menjadi adat kebiasaan dalam masyarakat, menjadi pegangan dan diterima oleh setiap masyarakat. Okey, contohnya macam kebiasaan masyarakat kat dalam Malaysia ni beli barang seperti almari ke, perabot dan lain-lain, dan yang kos penghantaran kebiasaannya ditanggung oleh penjual setelah ada persetujuan antara penjual dan juga pembeli. Dan barang akan dihantar sampai ke rumah. Sekiranya urusan jual beli tersebut terdapat salah faham, maka penyelesaian ni dia akan diputuskan melalui kaedah al-adat. Jadi dekat sini merupakan adat kebiasaan bagi masyarakat kita sekarang untuk membeli barang, sama ada barang dulu sampai kita bayar ke ataupun ditanggung oleh penjual kos penghantarannya ke. Itu adalah tertakluk kepada perbincangan antara penjual dan pembeli. Dan perkara ini juga bukanlah perkara asing ataupun perkara yang baru terjadi dalam masyarakat kita sekarang, tapi ini adalah perkara yang semua masyarakat tahu dan semua masyarakat menggunakan kaedah ini dalam urusan jual beli. Okey, seterusnya al-ma'ruf arfan kal masyrut syaratan, iaitu sesuatu perkara yang telah terkenal di kalangan masyarakat, suatu adat dan kebiasaan. Ia mempunyai kekuatan hukum yang sama apabila dinyatakan sebagai suatu syarat yang harus berlaku antara mereka. Contohnya,
kebiasaan umum bagi penyewa rumah untuk membayar sewa rumah di awal bulan. Maka ini dianggap sebagai syarat kebiasaan walaupun setengah kontrak tidak ditulis. Kan dekat Malaysia ni dia menjadi satu kebiasaan kepada kita. Awal bulan saja mesti kita akan bayar sewa rumah. Walaupun masa kita baru masuk rumah tu ataupun kita sewa rumah tu tak ada kontrak yang mengatakan kita kena bayar awal bulan, tapi dia jadi kebiasaan bagi kita untuk kita bayar sewa rumah di awal bulan. Itulah contohnya. Okey, kaedah yang ketiga, at-taqyim bil uruf kat-taqyim bin nas. Kaedah ini adalah sesuatu penetapan hukum berdasarkan uruf atau adat yang memenuhi syarat-syarat sebagai dasar hukum. Adalah sama kedudukannya dengan penetapan hukum berdasarkan kepada nas. Contohnya di Malaysia, biasalah berlaku dalam kehidupan kita seharian. Bila kita sewa rumah ni kos kita hanya membayar kos sewa rumah sahaja, tidak termasuk kos bil air dan juga bil elektrik kepada penyewa rumah. Itu adalah contoh bagi kaedah yang ketiga ini. Seterusnya saya akan menerangkan tentang aplikasi semasa kaedah al-muhakkamah dalam kehidupan seharian. Yang pertama adalah adat penentuan kadar mahar ataupun mas kahwin yang merupakan pemberian wajib daripada suami kepada isteri sebagai simbol penghargaan. Ianya adalah sebagai simbol penghargaan di dalam sesebuah perkawinan yang suci. Sebenarnya di dalam Islam ni, Islam tidak membataskan mahar kepada harta tertentu ataupun jumlah tertentu. Sama ada ianya adalah minimum ataupun maksimum. Ini adalah kerana dalam Islam sesuatu yang bernilai dan yang memenuhi syarat digariskan mengikut panduan syariat. Maka ianya adalah diharuskan. Malahan semua urusan mahar ini diserahkan kepada masyarakat untuk menentukannya. Di samping itu juga, mahar sebenarnya perlu berasaskan kepada aspek kemampuan dan keredoan antara dua pihak, di kalangan pihak wanita dan di kalangan pihak lelaki, seperti mana yang telah digariskan di dalam syariat agama Islam. Seterusnya yang kedua adalah adat pemberian hantaran perkahwinan atau dengan kata lain hadiah perkahwinan. Perkara ini juga diharuskan sekiranya ia menjadi amalan tradisi di dalam perkahwinan sesuatu bangsa seperti masyarakat Melayu di Malaysia. Yang kita ketahui, kita menggunakan adat hantaran pernikahan. Namun di dalam keharusan ini, menurut Islam, ia tidak boleh sehingga membebankan mana-mana pihak kerana ianya sudah melanggar syariat agama Islam. Kerana apabila adat bertentangan dengan agama Islam, maka ianya adalah tidak boleh diterima pakai sama sekali. Seterusnya pemberian hantaran perkahwinan tu tidak ada nas syarak yang menjelaskan tentang hukum beramal dengan hantaran perkahwinan. Seterusnya yang ketiga adalah adat pemakaian dalam masyarakat sebagai contoh, iaitu seperti memakai baju Melayu ataupun baju kurung bagi masyarakat Melayu. Begitu juga bagi masyarakat Arab yang berpakaian abaya ataupun jubah dan seumpamanya. Seterusnya yang keempat adalah adat bermain kutu, iaitu di mana satu kumpulan dibentuk dan diketuai oleh seorang ketua di mana setiap bulan semua ahli akan menyumbangkan wang mengikut jumlah yang telah dipersetujui. Satu undian akan dibuat untuk menentukan giliran siapa yang akan mendapat wang terkumpul pada bulan tersebut. Oleh itu, setiap seorang daripada ahli kumpulan ini akan menerima wang tersebut wang yang telah dikumpulkan secara mengikut giliran masing-masing
Hal ini di mana satu orang ketua akan dilantik bertujuan untuk lebih memudahkan urusan proses mengumpulkan wang kutu dan memberikannya kepada ahli yang mendapat giliran tersebut. Hal ini adalah untuk membantu antara satu sama lain dalam mengatasi masalah keuangan untuk mengumpul modal, sama ada modal perniagaan ataupun lain-lainnya lagi. Permainan kutu ini juga boleh dikatakan sebagai akad wadiah yang digunapakai oleh ahli berkenaan, yaitu semasa menyerahkan wang kutu kepada ketua kumpulan yang telah dilantik. Seterusnya yang terakhir adalah sistem pawah, yaitu pawah haiwan ataupun tanah. Ianya adalah merupakan adat sebagian penduduk di beberapa kawasan di Malaysia. Sistem pawah ni ianya adalah merupakan satu bentuk upah yang telah dipersetujui dan dicapai oleh pihak pengusaha dan pemilik kepada modal semasa akad tersebut. Ianya contohnya dalam sistem ini para pengusaha mengusahakan tanah ataupun ternakan milik orang lain, di mana tanah tersebut adalah pemilik modal dan mereka diberikan bayaran dalam bentuk upah. Baiklah, seterusnya saya akan memberikan kepada pembentang seterusnya. Terima kasih. Baik, akhir sekali untuk penutupan adalah al-ada adalah salah satu tunjang hidup manusia. Dan ia perlu diambil kira dalam pembentukan hukum syarak. Kaedah adat adalah sebagai sumber rujukan hukum al-ada muhakamah yang merupakan asas kelima dalam perundangan Islam. Kaedah ini juga disebut sebagai al-qawaid al-khams al-kubra ataupun al-asasiyah. Kaedah ini membawa maksud bahawa sesuatu adat yang diiktiraf oleh syariat Islam boleh diterima sebagai salah satu sumber hukum, dan sebarang bentuk tradisi atau budaya yang baik dan menjadi sebahagian daripada kehidupan masyarakat Islam adalah wajar diterima pakai dan diteruskan. Sekian itu sahaja dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.